Hello, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah subjek GMJF 2023 iaitu Tadbiran Kewangan. Jangan lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan dalam PJJ BUM ini. Saya Winchester David, nombor metrik 276727 daripada PJJ Kampus Kota Kinabalu Sabah. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan berkaitan tajuk tugasan iaitu keberkesanan audit dalaman di peringkat pengurusan kewangan agensi kerajaan Malaysia, dan saya telah membeli Jabatan Kastam Kerajaan Malaysia lah. Okey, untuk pengenalan, Jabatan Kastam Kerajaan Malaysia JKDM adalah sebuah agensi kerajaan yang bernaung di bawah Kementerian Kewangan bagi melaksanakan fungsi seperti memungut hasil untuk negara. JKDM adalah agensi kedua penyumbang hasil terbesar selepas Lembaga Hasil Dalam Negeri yang memungut hasil untuk negara, yang mana pendapatan negara ini akan digunakan oleh pihak kerajaan untuk aktiviti belanjawan awam negara seperti membangunkan negara dari segi pembinaan sekolah, jalan raya, hospital dan prasarana lain. Bahagian Khidmat Pengurusan Sumber Manusia JKDM ataupun Jabatan Kastam Kerajaan Malaysia berfungsi sebagai bahagian pengurusan dan pentadbiran kewangan JKDM untuk mengurus semua bajet atau peruntukan belanjawan mengurus ke arah perbelanjaan dalam JKDM seperti gaji pegawai, elan lebih masa, elan perjalanan pegawai, pembaikan kenderaan jabatan, rumah serta bangunan jabatan jika ada kerosakan dan lain-lain. Dalam tugasan ini, saya telah memilih keberkesanan audit dalaman dalam pentadbiran kewangan Jabatan Kastam Kerajaan Malaysia, iaitu setiap belanjawan dalam agensi kastam perlulah mengikut peraturan atau SOP agar tidak berlakunya perbelanjaan berlebihan atau kelemahan dalam pengurusan kewangan. Oleh yang demikian, maka audit dalam ini amat perlu di setiap agensi kerajaan untuk memantau accountability dan ketelusan pengurusan kewangan terjamin. Seterusnya, apa itu audit dalaman? Audit dalaman boleh didefinisikan sebagai satu entiti atau fungsi bebas yang memberi kepastian dan khidmat perlindungan secara objektif untuk menambah nilai dan meningkatkan tahap operasi sebuah organisasi. Objektif audit dalam adalah untuk membantu sebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan memperbaiki keberkesanan kawalan, pengurusan risiko dan juga proses tadbir urus. Salah satu mekanisme yang wujud dalam jentera pentadbiran kerajaan demi memastikan tercapainya accountability dan menjamin ketulusan pengurusan kewangan ialah kawalan dalaman yang dilaksanakan oleh unit audit dalam. Okey, kita pergi kepada kepentingan fungsi audit dalam. Objektif audit adalah untuk membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan memperbaiki keberkesanan kawalan, pengurusan risiko dan juga proses tadbir urus. Audit dalam memberi sumbangan dan berperanan penting dalam sesebuah organisasi sektor kerajaan maupun sektor swasta dari aspek-aspek membantu untuk mengenal pasti dan mencegah daripada berlakunya penyelewengan. Menurut kajian Muazzu Saidu dan Siti Zabeda tahun 2014. Selain itu, ia juga membantu organisasi mencapai objektif dengan berkesan menurut kajian Rena dan Azon tahun 2010, dan juga memudahkan sesebuah organisasi mencapai tahap pencapaian yang terbaik dan menguntungkan serta menghalang sebagai perkara yang boleh menjejaskan kutipan hasil sektor kerajaan. Sekarang mari pula kita lihat kelemahan yang wujud dalam audit dalaman. Yang pertama, kekurangan staf audit yang kurang mahir tentang teknik audit ataupun staf yang kurang berpengalaman menurut kajian Halimah et al. 2009. Kedua adalah kurang sokongan dan komitmen daripada pihak pengurusan atasan, keterbatasan untuk mengakses sumber maklumat dan kurang kerjasama daripada auditi menurut kajian Cohen dan Sayag pada 2010 dan juga kajian Halimah et al. 2009. Audit dalam yang kurang berkualiti. Kebimbangan ini dijelaskan dalam kajian yang dijalankan oleh Azam et al. Pada 2012 bahawa masalah kekurangan kepakaran dan pengalaman juru audit dalaman merupakan faktor yang menyebabkan kurangnya keberkesanan audit dalaman di organisasi kerajaan. Kedudukan audit dalam yang tidak bersifat bebas di sebuah organisasi.
Itu adalah menurut kajian Arena dan Azon pada 2009. Dan juga sumber-sumber yang tidak mencukupi dan kurang kerjasama antara audit dalam dan dengan juru audit luar. Sekarang mari kita lihat pula apa itu kelebihan audit dalaman. Okey, yang pertama, untuk mencapai objektif organisasi, penguatkuasaan audit dalaman dalam sektor awam di Malaysia boleh dilihat sebagai satu langkah untuk meningkatkan sistem tabik urus bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang dapat dicapai. Yang kedua, pelaksanaan audit dalaman dalam sektor awam di Malaysia merupakan salah satu strategi untuk mengurangkan penyelewengan, penipuan, rasuah, salah laku dan juga lain-lain. Dan kelebihan yang lain adalah ianya telah diiktiraf oleh International Organization of Supreme Audit Institution ataupun INTOSAI, yang merupakan sebuah organisasi bebas yang ahlinya terdiri pada beberapa negara termasuk Malaysia. Tanggungjawab institusi ini adalah untuk menggalakkan pembangunan dan pemindahan pengetahuan, meningkatkan tahap pengauditan kerajaan di seluruh dunia. Dan yang terakhir, kelebihan audit dalaman adalah ianya memainkan peranan yang penting dalam sektor awam melalui penilaian mereka mengenai keberkesanan pengurusan risiko, kawalan dan proses tabik urus yang akan meningkatkan accountability dalam sektor awam menurut kajian Mebratu 2012. Akhir sekali, kesimpulan, bagi mencapai sesuatu matlamat melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menentukan keberkesanan sebuah proses kawalan dan tabik urus, maka fungsi audit sangatlah penting dalam sesebuah organisasi. Justru itu, sokongan pengurusan memainkan peranan yang penting sebagai moderator dalam meningkatkan dan seterusnya keberkesanan audit dalaman sektor awam. Sokongan pihak pengurusan atasan bermaksud pengurusan atasan mengambil tindakan terhadap dapatan dan cadangan audit dalam, menyediakan staf audit yang mencukupi, membekalkan kemudian yang sesuai, serta menawarkan ganjaran yang amat setimpal dan menghantar staf audit dalam menjalani kursus luaran. Sekian sajalah pembentangan saya berkaitan dengan keberkesanan audit dalam sektor organisasi JKDM. Sekian, terima kasih.